budak nanti. Apa tu bahasa dia kau beragu. Tapi bona nak orang bagai le pun tak ada ni seorang aku nak ibadah orang. Orang ni bisa badan. Ini lain. Kambing, makan kambing. Haji buat masuk. Kambing kan haji buat masuk. Orang begitu masuk pemaham kok. Haji buat masuk buat terus saja. Kibah dia aku. Oh. Lagi dah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sambung pada malam ni kitab Musalli yang mana kita bahaskan berkaitan dengan syarat apa? Syarat sah, tak silap. Syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang, ya betul. Syarat sah sembahyang. Yang mana syarat sah sembahyang ni yang dah lepas, ada 7 dah lepas. Dah settle masuk waktu. Yang kedua ada kiblat, dah selesai dah. Tutup aurat selesai. Tahu cara sembahyang dah selesai. Suci daripada hadas kecil hadas besar. Apa lagi? Suci daripada najis. Meninggalkan berkata-kata, tak boleh bercakap. Selesai 7 tu. Masuk yang ke-8. Masuk yang ke-8 lah. Muka surat 6. Jawi muka surat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada bawah. 6, 12 daripada bawah. Yang Rumi, kitab saya Rumi muka surat 14. Atau lah Rumi yang lain. Rumi saya ni 14. Rumi lain 20? 26. Beza sikit-sikit. Kalau yang Jawi surat 6. Yang ke-8 tu, cari yang ke-8. Yang ke-8. Jadi kita dah selesai 7 ni.
Kita masuk yang ke-8. InsyaAllah sempat kot hari ni. Penting juga yang ke-8 ni. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-8, kita membahaskan tentang syarat sah sembahyang. Maksud syarat sah sembahyang, kalau tak buat macam tu tak sah. Simple aja. Itu nama syarat sah. Syarat sah sembahyang kalau tak buat seperti itu maka tak sah lah. Dah nama syarat sah kan. Yang ke-8 adalah meninggalkan atau melebihkan rukun fi'li. Yang mana yang ke-7 kita bincang berkaitan dengan meninggalkan berkata-kata, atau bahasa lain tak boleh bercakap. Kalau bercakap batal sembahyang, tak sah sembahyang. Dah selesai yang ke-7 bercakap, yang keluar dekat mulut dengan lidah kita ni. Kemudian yang ke-8 bukan keluar pula, dari segi gerakan pula. Sebab kita ada rukun qauli, dia ada rukun fi'li, satu lagi rukun qalbi. Rukun qalbi tu niat dengan tertib. Dia panggil istilah niat dengan tertib, rukun qalbi, hati. Kalau bercakap tu rukun qauli. Kalau hati tadi, niat tadi rukun qalbi. Kalau bercakap rukun qauli. Kalau perbuatan rukun fi'li. Jadi setiap rukun tadi tu, 3 tadi tu, ada perkara yang membatal. Rukun qauli yang kita bahas sebelum ni, kalau bercakap batal. Yang boleh baca Quran, zikir, doa. 3 je kan. Langgar yang ni batal. Itu dia punya pantang larang rukun qauli, rukun yang keluar kat mulut ni dengan lidah ni. Rukun fi'li, perbuatan pula dia ada pantang larang ni juga. Pantang larang tak boleh bergerak banyak. Yang kita akan bahas nanti. Rukun qalbi ada pantang larang juga. Rukun niat. Rukun qalbi, rukun niat. Apa pantang larang dia? Kita dah lepas, lama dah lepas. Faham? Saya nak bawa. Ada 3. Rukun qalbi yang kita ambil niat, atau dengan tertib. Dia panggil rukun qalbi. Rukun qauli bercakap, keluar kat mulut. Jadi rukun fi'li buat perbuatan. Jadi rukun qauli kita dah bahas sebelum ni, tak boleh bercakap. Boleh 3 je. Itu pantang dia. Kena boleh buat 3 benda dalam sembahyang. Baca Quran, zikir ataupun wirid dengan doa. Tu je. Langgar 3 pantang ni, tiba-tiba dia bercakap. Weh, bagaimana? Betul kan? Dia langgar pantang. Macam tu juga rukun fi'li yang kita akan bincang malam ni, iaitu bergerak boleh, tapi tak boleh bergerak banyak. Langgar pantang ni, bergerak banyak, batal. Tak apalah, itu hari ni. Yang lepas, rukun qalbi. Ingat, kalau rukun qalbi tertib, kita tahu. Kalau tak ikut tertib, batal. Saya kan? Rukun qalbi niat. Maksudnya rukun qalbi dengan maksud niat, iaitu pantang larang niat. Tadi pantang larang tertib. Jangan langgar. Jangan buat ikut dan. Kena berdiri dulu baru rukuk, betul yang tidak. Jangan sujud dulu baru rukuk. Itu pantang dia. Yang niat, pantang dia tak boleh taklik, tak boleh gantung. Tak ingat dah tu. Tak boleh gantung. Kalau gantung batal. Itu pantang larang niat. Rukun qalbi punya pantang larang. Contoh, saya bagi contoh apa dulu? Jemur kain. Dia ada jemur kain, dia semayang. Tekan sangat semayang, tiba-tiba bunyi guruh macam nak hujan. Dia lintas kat hati dia, kalau kalau turun hujan, aku nak pergi ambil, aku nak batalkan semayang, nak ambil kain. Batal. Tu juga. Saat tu juga batal. Tengok hujan tak turun-turun, batal dah. Tak digantung. Tu pantang larang dia. Setiap rukun 3 tadi dia ada pantang larang. Yang biasa tertib kita tahulah pantang larangnya, jangan yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jangan main langgar. Sayang tu. Rukun qauli pun kita tahu, iaitu jangan bercakap, kecuali 3 benda tadi je yang keluar daripada mulut kita. Rukun fi'li kita tahu, jangan bergerak banyak. Tengah-tengah harus sembahyang, pergi ke hulu kilir sambung sembahyang, tak boleh. Itu pantang larang dia. Rukun qalbi, pantang larang dia adalah, rukun qalbi niat ni, pantang larangnya adalah tak boleh gantung. Tak boleh gantung. Kalau dia tu perempuan ni tengah sembahyang, kalau kunci pintu, suami dia tak ada kunci, tinggal ke apa ke, dia semayang, tak apalah semayang, tengah-tengah semayang dia teringat, kalau laki dia balik ni macam mana? Kalau laki dia balik, dia nak batalkan semayang, nak buka pintu, tak payah, batal terus dah. Tengok laki dia tak balik ke tak balik, bila dia gantung, dia panggil ta'liq niat, gantung niat tu je, batal terus semayang. Itu pantang larang lah. Yang ingatkan balik, pantang larang perbuatan macam mana pula? Apa pantang larang? Meninggalkan tu pantang, meninggalkan atau melebihkan rukun fi'li. Meninggalkan tu maksud jangan buat lebih daripada rukun fi'li tadi, dan jangan buat kurang. Kalau kata ada
perbuatan tu wajib, rukuk sekali, jangan buat 2 kali. Gitulah. Jangan melebihkan ataupun jangan mengurangkan dengan sengaja. Jika buat dengan sengaja, maka batal. Buat apa ni? Lebihkan ataupun kurangkan. Apa dia rukun fi'li, rukun perbuatan yang kita selalu buat lah. Berdiri itu perbuatan, rukuk tu perbuatan 2 dah, i'tidal 3, sujud 4, duduk di antara 2 sujud 4, duduk dan sujud 5 betul tak kira? 5. Lepas tu sujud balik tak akhir lah, dah masuk yang tadi. Tahiyat duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, bukan baca tu rukun qauli, yang duduk tu pun adalah rukun tahiyat akhir. Jadi semua ada 6. 6 ni kalau kata nak tambah sujud 1 lagi jadi 7 lah. Sujud tu kira 1 lah, 2 sujud tu kira sekali lah kan. Jadi pantang larang dia apa? Pantang larang dia adalah hanya buat 6 ni aja. Tak boleh buat selain daripada 6. Tak boleh jadi 7, tak boleh jadi 8, 9, 10, tak boleh jadi 4, 3, 2. Mesti 6 ni. Iaitu rukun fi'li, rukun perbuatan tadi. Dan buat tu dengan sengaja. Jadi kalau buat dengan tak sengaja, tak batal lah. Melebihkan 1 rukun, sujud 3 kali, rukuk 2 kali, bukan solat gahana berdiri 5 kali, tu yang lebih. Berdiri tu qiyam 5 kali, tu yang lebih ataupun kurang. Semayang isyak 3, semayang maghrib 2, semayang subuh 1 rakaat, dia mengurangkan, okay? Dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Okey, kita tengok dia menambah sujud 1 kali lagi, jadi 3 kali sujud, batal kerana menambah. Dia mengurangkan, sepatut sujud 2 kali, dia sujud sekali, batal sebab sengaja. Tapi kalau dia lebih 1 rakaat dengan tak sengaja, tak batal. Jadi maknanya kalau tak sengaja, dia dapat lesen besar. Tak sengaja ni tak teringat, terlupa lah maksud tak sengaja tu, dapat lesen besar. Walaupun 1 rakaat tu berdiri, rukuk, i'tidal banyak tu, tak batal-batal. Tak batal-batal. Kalau dia sengaja buat 1 aja, batal. Tambah 1 je batal, kurangkan 1 je batal. Jadi kalaulah akan membatalkan solat apabila dia lebihkan dengan sengaja 1 rukun fi'li, 1 pun dah batal. Tapi tak batal kalau tambah, walaupun 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tambah banyaknya dia tambah. Janji bukan sengaja, tak terlupa. Kerana dia terlupa, kerana dia tak sengaja, tak batal. Jadi sengaja tu sangat besar cerita. Dengan sengaja tu benda tu besar. Dengan sengaja. Maka jika ia sujud 3 kali, samalah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, sujud 8 kali pun tak batal. Tapi tak ada orang sujud sampai 8 kali. Ada. Dia semayang, saya pernah jumpa seorang lah, memang rare lah orang ni. Dia semayang masa 3, 4. Kita tengok kat belakang tu, yang tahu cerita tu, tengok dia semayang, lepas tu dia tambah 3, 4, pilih 3 kan, tambah 1 kan, tambah 1. Lepas tu masa dia nak dah tambah 1 tu, dia was-was balik 3, 4 balik. Sampai 3, 4 kali. Saya kira 7 rakaat. Tak tahu. Tanya dia baru dia kata, dia macam mana setiap kali dia nak tahiyat 3 ke 4. Bukan main-main, sungguh-sungguh. Akhir sekali yang kita duduk belakang ni kira 7 rakaat. Maknanya berapa kali dia kira. Yang keempat tu dia dah was-was 3, 4. 5 was 3, 4 2 kali dah. 5, 6, 3, 4, 7 baru yakin. Jadi 3 kali dia was-was. Macam mana, mungkin dia ada masalah ke apa ke, ataupun memang jadi gitu ke? Ada orang gitu, setiap kali sembahyang garanti 3, 4. Faham maksud 3, 4? Maksudnya nak tahiyat je 3 ke 4, tambah je lah tu, tambah je lah, kena tambah lah. Walaupun 7 kali, walaupun kata 7 rakaat tadi, betul tak saya buat ustaz? Betul lah, walaupun 7 rakaat. Sebab setiap rakaat yang dia lupa lagi. Dia tak boleh kata tak payah lah, macam dah banyak sangat. Sekarang ni yakin tak 4? Tak tahu, tak yakin 3, 4. Tadi kan dah tambah, tapi tetap tak yakin juga. Sebab tambah tadi sebenarnya dia ingat 3, 4 tu sebenarnya 2. Bila dia tambah 1, 3 ke 4 pula. Dia jadi masalah, kerana biasa orang ada masalah. Jadi sujud 3 kali atau rukuk 2 kali. Maka jika ia sujud 3 kali atau rukuk 2 kali, dia bagi contoh. Rukuk 2 kali ni dia tak bagi contoh. Dia bagi contoh ni sujud. Seperti ia sujud di atas umpama suatu yang tajam. Kaca ke apa ke, jarum ke,
Dia sujud. Kalau kitab lain dia tambah lagi, panas. Nah, samalah poin dekat sini, kena je terkejut. Tajam ataupun panas ataupun sejuk. Sejuk melampau, sejuk sangat. Yang terkejutlah, yang menyebabkan terangkat balik kepala dia tadi tu. Maka jika ia sujud 3 kali, okay? Seperti sujud di atas umpama suatu yang tajam, maka diangkat dahinya. Diangkat dahinya. Yalah, dia sujud, angkat dahi. Maka sujud pula ya. Sebab tadi tu sebab panas. Tu angkat tu. Angkat pun tak sampai duduk, angkat sikit aja. Maka sujud pula, sujud sekali lagi. Niscaya menambah sujud. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun, maka dinamakan menambah rukun fi'li, maka batal sembahyang dengan dia. Dia macam ni. Dia kalau baca macam ni, rasa macam asal sujud, terkejut, sebab tajam, sebab panas. Lepas tu terus terangkat. Lepas tu, bila angkat, automatik kepala akan turun balik. Sebab dia bukan niat nak bangun. Terkejut tadi tu. Dia macam ni. Dia kat sini dia ada sedikit nambahan macam mana. Dia sujud, dia kata. Maka jika ia sujud 3 kali, seperti sujud di atas umpama suatu yang tajam. Maksud kat sini, dah ada tamak-ninah. Dah ada tamak-ninah. Dia sujud, dah ada tamak-ninah. Kadar subhanallah, sujud, subhanallah. Subhanallah ni bukan suruh baca. Saya nak beritahu ada tamak-ninah kan. Sujud, baru angkat. Bukan. Kan? Teng 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 teng. Bukan. Macam mana sujud bukan? Kan? Sujud itu tak sujud lagi. Itu tak sujud lagi. Yang dimaksudkan adalah sujud. Tu. Maknanya kalau sujud tu dah sah. Sujud tu dah sah. Tu maksud dia. Bahaya ayat ni. Kalau baca sekali macam asal sujud terus angkat. Sujud balik batal. Bukan. Sebab tu kata sujud tamak-ninah dulu. Tamak-ninah tu subhana rabbiyal a'la. Panjang sangat. Dia subhanallah aja kadar dia tu. Jadi subhana rabb angkat. Tu. Bila dia angkat tu, maknanya dia subhana rabb tu dah cukup dah kadar tamak-ninah, dah nama sujud dah. Sujud balik baru batal. Tapi kalau sujud tu saya bagi tahu mulut aja, tapi jangan bunyi macam tu nanti batal kan. So, dia terkejut. Masa dia angkat tu tak ada tamak-ninah pun lagi. Maknanya dia tak sujud lagi. Dia tak sujud lagi. Yang itu tak batal. Yang itu tak batal. Sebab dia belum sujud. Dia dipanggil dalam perjalanan nak sujud, tak nama sujud. Dah baru sujud. Sebab sujud dia mesti tamak-ninah. Selagi tak nak tamak-ninah, dia tak sujud. Sebab tu tak sah sembahyang macam ni. Sujud ni. Transit ayat tu. Saya biasa guna juga ayat tu. Dia sekadar transit aja. Dia tak nak, dia kena duduk, dia kena pegun, dia kena bahasa apa? Bahasa kitab dulu, semua sendi-sendi tu masuk dah. Dah masuk ke tempat dia dah. Tu bahasa-bahasa tu. Dia tak boleh transit semata-mata, tak boleh. Kalau setakat transit, dia tak nama sujud lagi. Tiba-tiba dia cuba jatuhkan kepala dia, kena lantai, terkejut, panas, tajam, belum tamak-ninah lagi. Terus angkat, dia panggil transit aja. Kalau macam tu lah, tak batal. Malah dia wajib sujud balik. Sebab dia tak sujud lagi. Malah kalau dia duduk tu yang batal. Sebab dia tak sujud lagi. Tapi kalau dia dah sujud, dah ada tamak-ninah, dia angkat. Masa angkat tu, dia tak letak balik. Sebab dah ada tamak-ninah, dia sujud, dah ada tamak-ninah. Walaupun kita kata 1 saat lah, janji sah lah, dia angkat. Dia kena terus duduk di antara 2 sujud. Walaupun dia macam terkejut lah tu, sujud tajam, angkat balik. Jadi maknanya biasanya kalau tajam dia terus rasa tak sempat. Ada ke sujud atas kaca? Aduh, apa sakit lambat datang, loading lama. Kalau semayang tu. Okey. Itu cerita lain lah. Kalau dia sujud dah, lepas tu adalah sakit sikit lah. Kita sakit lah ni. Dah tahan dah. Tak. Imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita. Okey. Kita gini. Makmum dengan imam, dia ada syarat dia. Syarat ikutan. Okay. Syarat dia adalah makmum secara umum. Makmum tak boleh cepat daripada imam.
Standard lah, dan nama makmum. Nak cepat jadi imam lah. Makmum tak boleh cepat daripada imam. Dan makmum juga tak boleh lambat daripada imam. Tak boleh lambat sangat. Jadi berapa kadarnya? Secara umum makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Maksudnya makmum, imam rukuk, imam i'tidal, makmum tak buat apa lagi. Dah 2 dah tu. Imam turun aja makmum ni batal, kecuali masbuk, tu bab lain lah. Tu bab lain. Ataupun kecuali dia muafiq yang tak sempat baca Fatihah, dimaafkan 3 rukun panjang, tu bab lain. Secara umumnya gitu. Imam sujud yang pertama, makmum sujud yang pertama. Okey. Imam duduk dan sujud, tak batal lagi makmum. Dah tinggal satu dah kan. Imam sujud yang kedua, tak batal lagi. Imam angkat kepala je, makmum ni tak angkat-angkat lagi, baru batal. Jadi kita faham, makmum kena ikut imam. Okey. Tapi kalau dia lambat, 2 rukun, tak ada rukun panjang rukun pendek, 2 rukun aja. Dia lambat, makmum tadi lambat 2 rukun ke atas, lebih sikit je 2 rukun, maka makmum batal. Macam tu juga ke depan, macam soalan tadi, ke depan, iaitu makmum tak boleh lambat daripada imam sangat, dan makmum juga tak boleh cepat daripada imam. Okey, tak boleh cepat daripada imam tu berapa banyak? 1 rukun, 2 rukun, sikit langsung tak boleh. Kalau terlebih sikit nak sujud ni, makmum dah macam ni lah, imam baru macam ni, batal ke? Tu cepat dah tu. Macam mana? 1 rukun, 2 rukun, sama juga. Makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Jangan dengar, makmum tak boleh cepat daripada imam 2 rukun. Makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Tu biasa dengar. Makmum yang dibenarkan lambat daripada imam 3 rukun panjang kerana dia muafiq, tak sempat baca Fatihah, gagap ke apa, biasa dengar. Makmum tak boleh cepat daripada imam, tapi tak boleh cepat 2 rukun. Okey, jika makmum cepat daripada imam 2 rukun, baru batal. Okey, contoh, makmum cepat daripada imam. Imam berdiri, makmum dah rukuk. 1. Batal, tak batal lagi makmum. Ni sengaja ni, bukan tak sengaja, ni sengaja. Makmum i'tidal, imam masih lagi berdiri. Kalau orang macam ni ada, suruh jadi imam lah. Dia nak jadi imam tu. Sebab tu dia cepat aja. Imam masih lagi berdiri, makmum tadi dah i'tidal lah. 2. Batal lah makmum? Tak batal lagi. Tapi ancaman Nabi kata dibangkitkan kepala kaldai. Ni. Dekat pada masyarakat kalau tengok kepala kaldai ni, mereka yang mengangkatkan kepala sebelum imam angkat kepala. Ni ancaman. Dan berdosa tetap berdosa, cuma tak batal. Dan ancaman tukar kepala. Dekat pada masyarakat tukar kepala. Bila dia cepat daripada imam. Ulang balik, imam masih berdiri, makmum dah rukuk, tak batal lagi makmum, sengaja buat, berdosa. Okey. Imam i'tidal, makmum i'tidal, imam masih lagi tak rukuk, 2 rukun dah, makmum tadi cepat, haram, berdosa. Tadi dah haram dah, tu 1 rukun. 2, dosa dan ancaman tukar kepala kaldai. Okey. Makmum tadi turun sikit nak sujud, batal makmum. Baru batal. Okey, itu sengaja. Okey, ada keadaan tertentu yang makmum tadi terpaksa cepat daripada imam. Sebab-sebab tertentu, antara sebab tadi ya. Jadi bila makmum ni ada satu masalah, apa-apa masalah, ada masalah, jadi imam tak bangkit lagi, dia dah tak tahan, adakah dia boleh bangkit? Tak batal kan jadi? Okey, baguslah. Bila dia bangkit, sekarang ni kita tanya dia cepat dengan imam 1 rukun. Sengaja tak sengaja? Bukan sengaja, ada uzur, ada masalah, ada sakit pinggang, macam-macam boleh jadi kan, ada masalah, pening kepala lah apa, ataupun tajam tadi, maka dia angkat. Sebab dia bukan buat sengaja, sebab ada uzurnya, maka tak haram. Boleh? Tapi jangan gantung. Kata dia gantung, jangan gantung. Angkat sikit je. Tak jejak tayar, duduk terus. Kalau kata imam sujud yang pertama, makmum sujud yang pertama, terus duduk je. Duduk. Rabbi fili warham ni boleh baca. Lepas tu imam bangun, biar imam duduk. Tak apa. Kalau buat saja-saja, dosa. Kalau sebab, kalau kerana ada sebab, tak dosa. Tak ada. Jadi boleh. Cuma jangan gantung. Dia pelik takkan duduk gini. Orang tengok. Angkat duduk terus. Kenapa duduk terus tu? Tak batal. Sengaja pun tak batal. Ini kan pula ada masalah. Cuma sengaja tu. Dan kalau buat dengan sengaja, luput pahala jemaah. 27, zup jadi 1. Kalau buat sengaja. Tak sengaja, tak ada masalah. Tak luput pahala jemaah. Tu dia punya ancaman dia. Kalau buat sengaja, luput pahala jemaah. Imam tak angkat kepala, dia angkat dah.
Tak sengaja, tak luput. Jadi kalaulah begitu, kalaulah dia sujud tiba-tiba tajam, kalau dia apa dia panggil kesok gitu, jangan angkat. Tak betul. Cuma habis bangun-bangun gini. Tak boleh Cuma kalau kata dia kesok, itu biasa mungkin panas, mungkin sejuk. Tak tahulah, mungkin kat Masjid Haram ke tak yang panas ke tak yang sejuk ke. Buatlah masalah macam mana pun. Mungkin tajam tu, kita rasa tajam tu, tak tahu tajam tu bahaya lah. Kalau kita tarik dia memang gitu. Kalau katalah panas ataupun sejuk, kalau dia heret ke tepi, kesok ke tepi, slow kesok tepi kan, maka tak betul, tak ada masalah. Jadi kalau kata yang tadi tu, bila dia dah sujud dan dah ada tumakninah, baru terasa sakit, dia bangun terus duduk, tak luput pahala jemaah, tak berdosa, tak haram. Sebab masalah tadi, kalau dia angkat sikit je, padahal dah tumakninah sujud tadi, letak balik, dia panggil menambah rukun, dia panggil gitu. Dia kata maka dinamakan menambahi rukun fi'li, maka batal sembahyang, maka batal. Cuma biasanya yang terjadi tak sempat tumakninah, tak sempat, zoom masuk tup tu angkat, tak sempat tumakninah. Kalau sempat, kalau dia tahan tak lagi dah, angkat, duduk je di antara dua sujud. Kalau dah sujud yang kedua, bangun je rakaat yang seterusnya, berdiri je. Kalau apa? Tarik cicak di tempat sujud, bukan dekat sembahyang dekat tempat sujud. Kalau kena kat badan, tarik cicak basah, biar batal gitu Dia tarik cicak ni kalau kering, boleh buang kibah gitu. Tapi tarik cicak jatuh mestilah dia basah. Dan kalau kering, tu masalah yang ada dalam kitab, dia kata kalau kering boleh kibah. Kalau kena kat badan, kalau kena dekat ni, tapi ni bukan dekat badan, ada dekat tempat nak sujud, dia ada kat situ, tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Masalah apa? Sebab kita bukan nak sujud atas dia, tapi dia ada kat situ. Boleh buat beberapa cara. Kalau dia batalkan sembahyang, berdosa. Kalau solat fardu mana boleh batal, sebab tarik cicak bawa ada kat situ. Nak sujud sikit lagi ni, tengok ada kan, ada tarik cicak, tak kena lagi Kalau dah kena, tengok, kalau dia melekat tu basah habis, tak boleh buat apa sebab bila kita buang pun ada lagi kan sifat dia. Jadi katalah tak sempat nak kena, perasan, ada tarik cicak, banyak cara boleh buat. Dari ke depan dengan sikit, ke depan kan sikit lah, maksudnya terikkan sikit, tempat sikit maksudnya kalau kita kata tarik cicak tu duduk sini ni, dekat bawah ni, ni bawah ni jangan macam tu dah negak pula, sikit bawah ni, adalah bau-bau sikit naik. Tu cara yang pertama. Cara yang kedua apa? Penyek dengan sikit, penyek. Jadi tarik cicak tu depan ni, boleh juga. Kalau pakai ridak ni, ataupun ada sejadah macam mana, duduk atas sejadah, kata ada ridak, kalau buang tu tak lebih 3 gerakan lah. Kalau kata boleh buang, letak atas dia, tak cicak, sujud tak apa, tak ada masalah. Walaupun tak cicak duduk bawah tu, kita sujud atas, tak ada masalah. Tak ada masalah pun, dalam ni penuh tarik ni, kita sembahyang tak ada masalah pun. Bawah ni masuk dalam bumi, dalam ni, tak ada masalah. Lapik, apa lagi buat? Boleh juga kalau masih lagi berdiri, lah. Kalau duduk tak boleh dah, undurlah Kang sikit, sujud je lah macam biasa, duduk atas ni. Kalau ataupun ke depan, kalau masih berdiri ke depan, maksudnya dia tarik cicak akan duduk bawah pusat. Cuma kalau ada orang kat depan, masuk dalam kain dia kalau sujud, itu kena fikir lain lah. Itu kena fikir cara lain macam mana. Cuma boleh buat je, boleh. Kecil kan boleh, kecil. Macam orang perempuan punya sujud kecil. Orang perempuan sujud dia semua kepit, orang lelaki semua kembang. Kecuali rapat-rapat nanti kan kacau orang, cerita lain. Orang lelaki semua kembang. Kembang apa dia panggil ni? Lengan ni kembang, dia antara perut dengan peha jarak. Orang perempuan semua kepit. Perut dengan peha tu serapat mungkin, macam ni je. Kita lelaki macam ni. Ni pun kepit, semua kepit. Bila kepit, sikit aja. Sikit. Sebab tu kebanyakan soft ni, soft orang perempuan, bukan soft lelaki. Kebanyakan, bukan, maksudnya soft perempuan tu dari segi ukuran. Sebab tak sampai 3 hasta. Sampai 3 hasta, cuba ukur tak? Ni 3. Ukur tengok.
Buat praktikal terus. 1, tak sampai tak? 2,5. 2,5 perempuan punya sujud. Lelaki kalau sujud ikut betul-betul cara iaitu 3 hasta, maksudnya 3 hasta di antara kaki orang dengan kaki kita. Kaki soft pertama dengan soft kedua. Cukup? Tak cukup, ada sikit, ada lari sikit. Orang perempuan cukup, orang lelaki tak cukup. Kalau orang kaki buat juga sujud yang sebenar lah kita panggil, maka memang masuk bawah kain, dalam kain orang. Ini orang perempuan punya. Orang perempuan. 4 kaki 3 inci berapa hasta? Kita tak main kaki, kita main hasta. Hasta normal. 4 kaki 3 inci. 4 kaki 3 inci. Satu hasta berapa? Kalau tapi biasa ada macam masjid-masjid besar. Itu nampak. Masjid besar, macam masjid negeri apa. Nampak dia punya lain tu. Tak apalah, bukannya haram ke berdosa tak sah, bukan. Cuma kita tak boleh nak buat sujud lelaki yang sebenar. Sujud lelaki, para sahabat dia mengadu, ya Rasulullah, mengadu. Lepas mayam mengadu, ya Rasulullah, sakit perut. Bukan sebab sakit perut lapar. Kalau sembahyang betul-betul cara lelaki, sakit perut apa, 6 pack lepas sembahyang, cukup sembahyang 5 tahun ketul ketul 6, bukan 4, 6 ketul. Sebab apa? Macam ni, kaki peha straight, peha straight, perut macam ni, macam ni, peha tu straight. Kita orang lelaki macam ni, kita akan buat macam ni juga. Tak percaya saya tengok, dia straight, itu yang terbaik. Tapi kalau straight, automatik kepala panjang ke depan, dia akan jadi ke depan. Jadi dia gini, yang terbaik adalah peha tu straight. Kalau macam ni peha, Allah, nak jatuh pula, kena menggigil pula. Dia straight, dia sekadar macam tiang menumpak, tiang aja. Tak tiang, ni peha. Perempuan ni sekepik boleh. Sekepik boleh. Lelaki janganlah sampai kena tahan gigil. Maksudnya fahamlah, sekepik yang boleh. Nanti kan menggigil, kenapa dah tahan nak kepik sangat. Tak ada, dia agak-agak lah. Lelaki macam tu. Para sahabat ngadu. Memang kalau orang sembahyang semua berketul, buka baju ketul. Kenapa tak jadi ketul? Jadi ni boroi. Kenapa? Sebab tu soh tak cukup panjang. Salahkan soh tak cukup panjang kita punya. Dia tak boleh lebih 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta putus soft. Dia maksimum 3 hasta. Saya tak tahu dari segi berapa meter ke berapa inci, saya tak tahulah. Tapi hasta tu 3. Daripada kaki ataupun tumit satu soft kepada soft yang satu lagi. Jaraknya 3 hasta. Hasta normal, hasta orang biasa. Bukan jenis tangan panjang, bukan jenis tangan pendek, normal orang biasa. Agak-agak normal. Jadi 3 tu memang tak cukup. Biasanya masjid besar. Cerita pasal. Jadi kalau katalah 3 hasta, betul 3 hasta, memang tak ada masalah tak cicak tu. Kalau betul-betul tempat sujud, kita boleh ke depan lagi ataupun kita boleh ke belakang. Ataupun kalau kita berdiri, kita boleh melangkah ke belakang atau melangkah ke depan. Itu pun kalau tak ada orang. Tak ada orang. Tak cicak. Okey, bab tak cicak pula. Ini cerita lain ni. Kita sedang sujud atas angin tak boleh. Kalau ada wire, kita tahu tu kita kalau sujud atas wire, kata lagi sujud atas wire. Kalau kata menyebabkan sakit macam tadi tak boleh. Kena sujud juga atas lantai dengan cara tadi, mengecikkan atau membesarkan bahagian peha dengan perut ni, mengecikkan atau membesarkan. Dia akan boleh. Dia akan memang boleh jadi. Kalau berdiri boleh undur atau ke depan. Undur beberapa tapak atau ke depan. Dia tak boleh sujud atas angin. Kenapa sujud atas angin? Sebab ada benda. Ada tu. Tak boleh. Yang ada ulama bincang pun ada najis penuh banyak najis. Kalau dia sujud atas najis. Tapi dia pijak tu atas sejadah kecil ataupun kain kecil. Kalau sujud atas najis, sujud juga. Kena sujud juga walaupun atas najis. Solat hormat waktu lah dia panggil. Baca balik cerita lain dah ni.
Okey. Ini dah cerita lain dah ni. Kita kena baca balik. Kita kembali balik ke dalam dasar Meninggalkan atau melebihkan rukun fi'li tak boleh. Okey. Maksud mengurangkan atau melebihkan dengan sengaja. Maka jika sujud 3 kali, tambahlah apa-apa rukun rukuk ke lebih daripada sepatutnya ataupun kurang daripada sepatutnya dengan sengaja, maka tak sah. Umpama dia bagi contoh sujud kemudian tajam. Dah ada tumakninah, dia angkat. Bila dia angkat, dia letak balik, maka batal. Lepas tu angkat terus duduk, biar walaupun dia terpaksa mendahului imam, tapi tak ada masalah. Niscaya menambahi sujud. Jika sedikit dia angkat kepalanya sekalipun, angkat sikit je sekalipun, sikit je. Apa? 1 hun. Setengah inci, sikit je angkat, letak balik, tak boleh juga. Okey, tak boleh tu maksud batal. Terus angkat terus angkat jika ada tumakninah. Jika tak ada tumakninah, tak apalah, dah terangkat. Sebab bila tak ada tumakninah dengan maksud dia terkejutlah tu. Sebab kalau tak terkejut mesti ada tumakninah sujud. Tu tak terkejut, baru angkat. Kalau terkejut, dah nama terkejut, reflect, memang tak jadilah tumakninah kat situ. Okey. Maka dinamakan menambahi rukun. Dalam masalah menambahi rukun ni, dinama tambah rukun. Walaupun ada tumakninah tak? Biasa tak sengaja ni tak ada tumakninah. Tu angkat kan? Masa dia angkat tu, maksudnya dah ada tumakninah. Biasanya kalau terkejut mestilah tak ada tumakninah. Tak sampai, itu nama terkejut. Reflect. Kalau pop kena, tu dah ada tumakninah. Dia terkejut pun dia angkat. Betul kata angkat terus. Sebab bila kita kata dia tu terkejut, mesti tak ada tumakninah. Ada ke awak kejap? Mana ada, kau apa hal? Lambat loading, tak cukup RAM ke apa? tak cukup memori ke apa? Kau punya duk loading lama ni. Dia tak ada, dia akan terkejut gitu. Kalau kata sama juga macam kain ke, ada kain kan, macam serban, ketika sujud dahi mesti terbuka. Dahi tak boleh berlapik dengan pakaian dia. Maksud dahi mesti terbuka, laki perempuan sama. Dahi mesti terbuka, tidak boleh dilapik dengan pakaian dia. Kalau lapik dengan yang lain bukan pakaian dia tak apa. Lapik dengan sejadah tak apa. Lapik dengan biasa orang perempuan lah, kain telekung orang sebelah. Masa dia syuk tu, masa sujud tu pergi ke sampai ke dia. Dia sujud atas kain telekung orang sebelah, tak ada masalah. Tapi masa orang tu bangun tu saya ingat lah, tapi tak ada masalah. Tapi kalau kain telekung dia, kalau orang lelaki kain serban tutup dengan pakaian dia, tak boleh, dia kena selak. Dia kena tarik. Kalau dia pakai serban, masa pakai macam ni, kemudian masa nak sujud biasa macam ni lah jadi. Masa nak sujud pop jadi gini. Dah sujud dah pun. Dah letak kepala. Dia tak nama sujud, dia tarik lah. Dia angkat tarik lah. Angkat, letak balik. Tak. Masa lapik tu pun tak sah lagi sujud. Sebab lapik ni tak sah sujud. Ni tak nama sujud. Dia sekurang-kurangnya kena ada sedikit, walaupun sikit, dahi kena lantai. Walaupun sikit. Tapi kalau rambut tak ada masalah, tak payah selak. Makruh hukum selak rambut ketika nak sujud. Sebab bila kita sujud, rambut dia akan ke tepi. Dapatlah kena dahi kita sikit kena lantai. Jadilah. Tapi orang macam selak. Dah tak buat kepiah tu selak. Tak perlu selak, biar. Sebab rambut tu dia akan ke tepi. Yang tak boleh, yang nak kena selak ni kain ni. Sebab bila tutup, bila sujud tak kena langsung. Dahi mesti kena walaupun sikit. Istilah dia gini. Sujud, untuk sah sujud mesti ada juzuk dahi yang kena lantai. Bila sebut juzuk sikit pun, walaupun besar ni pun tak apa. Janji kena. Jadi bila ada rambut jatuh, sujud je. Rambut tu akan ke tepi, akan kena sikit dahi kita. Jadi tiba dia sujud macam ni, maka dia angkat sikit, tarik. Angkat, letak balik. Tak. Masa dia sujud kali pertama pun tak sah lah, sebab lapik. Jadi bolehlah angkat sikit untuk tarik. Kalau jika dia tidak nama menambah rukun. Dia tak nama menambah rukun. Apa lagi bab menambah rukun? Kita kiaskan sikit. Antara yang dinamakan menambah rukun. Kita panjangkan. Apa maksud menambah rukun? Sepatutnya sujud macam tu, tiba-tiba dia angkat, dia dah ada tumakninah, dia angkat, dia sujud, dinamakan menambah rukun. Tapi kita rasa macam tak tambah rukun kan? Tambah rukun ni kalau sujud 3 kali yang real punya. Ni tak, dia cuma angkat sikit aja, dinamakan menambah rukun. Kita ambil contoh yang macam tadi, yang macam kalau ikut logik kita tak tambah rukun, tapi sebenarnya tambah rukun. Apa lagi bab lain? Contoh makmum masbuk.
dia takbiratul ihram, imam tengah sujud. Allahu Akbar, imam tengah sujud. Okey. Masa dia on the way nak sujud, imam duduk di antara dua sujud. Masa dia sampai macam ni, tangan dah letak dah. Tapi kepala tak kena lagi lantai. Imam dah Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Kalau dia sujud menambah rukun. Saya bagi contoh-contoh yang tak nampak macam tak tambah, tapi tambah. Macam tadi letak dah tumakninah, ada rasa semacam, angkat letak balik, menambah rukun. Tu bukan menambah rukun, menambah rukun. Antaranya macam mana? Allahu Akbar, nak sujud ni, turun, tangan dah letak dah, kepala belum sampai lagi. Imam Allahu Akbar, dia kena break, terus duduk. Dia tak boleh sujud. Kalau sujud menambah rukun. Imam sujud, mana imam sujud? Masa aku takbir tadi imam sujud. Iya, masa takbiratul ihram imam sujud, tapi masa perjalanan imam dah tak sujud. Tak boleh. Jadi macam mana? Kena imam buat apa sekarang? Imam duduk di antara dua sujud. Duduk antara sujud. Kalau sujud menambah rukun. Kecuali dah sampai. Pop, sampai je imam Allahu Akbar. Tu dah jana dah sampai dah. Kepala tu dah sampai. Macam tu juga kalau makmum sujud juga dia nama menambah rukun. Macam tu juga. Yang ini yang rare sikit lah. Rare sikit. Tapi sama juga namanya menambah rukun. Makmum tadi masuk semayang, makmum masbuk masuk semayang dalam keadaan tak dapat rakaat. Maknanya bukan berdiri qiyam, bukan rukuk, sebab kalau rukuk dapat rakaat kan. Maknanya i'tidal lah. Makmum masuk semayang tapi tak dapat rakaat. Maknanya dia dapat sama ada i'tidal ataupun berselisih dengan imam. Imam dah rukuk, dia cakap Allah, sami Allah liman hamidah, tak dapat. Jangan buat dapat, tak dapat tu sebab selisih. Okey, selisih ketika rukuk tak dapat rakaat, ataupun imam dah i'tidal, dia Allahu Akbar baru masuk, terus tak tanganlah i'tidal, ataupun sujud, ataupun duduk di antara sujud, ataupun sujud. Yang penting dia tak dapat rakaat langsung. Dia cuma kena ikut imam sebab dia masuk kot tu. Dia tak masuk masa qiyam, dia tak masuk masa rukuk, dia masuk selepas pada tu, maka dia ikut imam tapi rakaat tu tak kira. Okey. Tiba-tiba tengah sujud yang pertama, buat contoh tu, imam sujud pertama, dia sujud pertama, imam batal. Bila imam batal, tak ada orang ganti sebab tengah sujud. Bukan senang nak ganti imam tengah sujud. Macam mana nak ganti imam tengah sujud? Menyondol macam tu. Jangan. Satu lagi, dia mana tahu imam batal? Sebab imam dah belah. Tu sujud lama lah, bangun aku nak tak imam lagi. Habis tu imam nak buat macam mana kan? Tu macam mana nak ganti? Pertama, macam mana imam nak bagi tahu? Dia bagi tahu lah, cakap Allah batal, cakap gitu. Tak siapa ganti lah. Dia belah. Wah. Boleh. Jadi bila macam tu, makmum tadi pertama kita cerita macam mana nak buat dululah. Kita panjangkan perbahasan macam mana nak buat. Imam kena belah. Imam boleh cuek siapa-siapa kalau dia rasa reti lah. Biasa imam dua kan, yang bila yang biasa-biasa mengaji ni tahu dia cuek. Orang tu angkat tu dia belah. Orang tahulah. Jadi cara macam mana? Seorang kena duduk di antara dua sujud lah. Duduk di antara dua sujud. Lepas tu dia niat nak jadi imam lah, dia ganti imam walaupun dia tak pergi ke depan. Tak payah kesok-kesok. Silap-silap batal kalau sebab gerak kesok gitu. Terus niat. Jadi kuatkan suara sikit. Okey. Pakai ikut dia. Bila berdiri nanti bawa ke depan. Boleh ke makmum dengan imam satu saf? Boleh. Sekarang nak buat pun boleh. Tapi hukum makruh. Imam duduk depan, makmum duduk belakang. Itu afdal, bukan wajib tu, afdal. Imam dengan makmum macam ni boleh. Ni makmum. Kan sembahyang dua orang kan gini. Imam sebaris dengan makmum pun boleh. Jangan makmum lebih pada imam je, kat tumit dia. Tumit makmum lebih daripada imam, ke depan daripada imam. Tu je tak boleh. Habis tu kalau buat saya saja tak ada masalah pun buat dia, hukumnya makruh. Yang dilihat adalah tumit, bukan dilihat adalah kaki. Kalau imam saya 4, makmum saya 7. Imam saya 4 tu apa? Anak ada tahfiz, baru umur 14, 13, kaki kecil ayah dia kat belakang, saya 7. Jari ni ke depan tapi tumit duduk belakang. Tengok tumit, maka tak ada masalah. Okay, kita tengok tumit. Jadi sembahyang satu saf, imam dan makmum satu saf tak ada masalah, malah tak makruh. Sebab yang makruh tadi
Sebab sengaja. Yang ni tengah-tengah sujud, tengah-tengah duduk. Okay. Kemudian dia tu jadi imam. Itu kalau ada orang jadi ganti jadi imam. Kalau ada orang ganti imam. Selesai lah. Kalau orang tak ada ganti. Kat sini masalah dia. Kat sini baru cerita menambah rukun tadi. Macam mana kalau tak ada orang ganti? Seorang bangun, Allah tak ada rupanya. Dia pun nak macam mana? Automatik sembahyang seorang-seorang lah. Apa lagi? Takkan nak batal? Natang mana imam lagi? Takkan nak cakap gitu? Berdosa lagi sebab dia membatalkan sembahyang dia. Yang makmum tadi. Jadi macam mana? Sembahyang seorang-seorang. Habis imam tak ada orang ganti. Kalau ada orang ganti, selesailah. Ikutlah yang orang ganti tadi. Kita nampak, apa saya nak fokus? Yang masbuk tadi ni. Nak fokus masbuk, jangan lupa. Makmum masbuk, sembahyang, tak dapat rakaat. Masuk ketika yang tidak ke sujud ke, yang tak dapat rakaat ni. Kita nak cerita pasal dia. Bila ada orang ganti, imam ganti, sembahyanglah makmum masbuk tadi macam biasa. Nanti tambahlah berapa rakaat yang dia tinggal. Kalau tak ada orang ganti, semua pakat sembahyang bukan mufaraqah lah, memang tak ada imam, sembahyang seorang terus, sambung sembahyang seorang-seorang semua. Tak ada masalah pun. Sebab pahala jemaah dah dapat. Tak ada masalah pun. Kalau ada imam ganti pun tak ada apa-apa. Tak ada orang ganti pun tak ada apa. Janji habiskan sembahyang. Soalannya bukan yang duduk sembahyang daripada awal. Ni yang masuk lambat tadi. Yang satu rakaat pun tak dapat lagi ni. Ketika imam sujud, okey, imam batal, imam belah, semua tak ada ganti, pakak-pakak duduk yang tersujud kan. Makmum tadi yang masuk tak dapat rakaat langsung tadi, dia terus kena bangun. Berdiri. Dia tak boleh duduk yang tersujud. Kalau duduk sekadar transit nak bangun tak apa. Dengan niat nak bangun tapi duduk lah. Takkan daripada sujud nak bangun terus kan. Duduk tu untuk bangun tak apa. Tapi kalau dia sujud sekali lagi, batal makmum tadi. Nampak poin dia apa? Kat mana dia punya tu, pekah dia tu kat mana? Macam ni. Kenapa makmum tadi dia dapat ketika i'tidal lah ataupun selisih, maka tak dapat rakaat. Okey, bila tak dapat rakaat, kenapa tak baca Fatihah? Tanya dulu, buat soalan untuk faham. Kenapa kau tak baca Fatihah? Sebab imam dah rukuk. Mana boleh baca Fatihah? Masbuk kan? Lepas tu rukuk dapat tak rukuk dengan imam? Tak dapat, selisih. Maka tak dapat lah. Kalau tak dapat, kenapa i'tidal dengan imam? Nah, buat soalan. Kenapa i'tidal dengan imam? Sebab imam i'tidal, aku makmum kena ikut. Tapi tak dapat rakaat. Lepas tu imam sujud. Kenapa sujud? Mana ada semayang tak dapat rakaat tapi tiba-tiba sujud macam ni? Kena ikut imam. Sebab tu lah kena sujud juga. Sebab ada imam aku tu. Tiba-tiba imam batal. Sekejap dia duduk di antara sujud dan dia nak sujud balik. Kenapa tanya? Kenapa duduk di antara dua sujud? Ikut imam. Mana imam? Imam kan dah belah tadi. Dia sujud lagi sekali. Kenapa sujud sekali lagi? Ikut imam. Ikut imam apa? Tak dapat apa-apa rakaat. Imam pun tak ada. Sebab tu dia kena daripada sujud tadi terus bangun. Sebab dia buat rakaat itu, bukan dia ikut imam itu sekadar ikut imam tapi tak ada makna, tak ada rakaat pun. Jadi bila imam dah tak ada, kembali kepada asal. Mana asal kau tadi? Asal kau tadi berdiri, kena pergi berdiri dan teruskan sembahyang. Kalaulah dia sujud juga, dia istilahkan menambah rukun juga. Ini pekah yang dalam sikit lah, pekah dalam juga. Nama menambah rukun jaranglah jadi gitu. Tapi kalau jadi, yang biasa jadi pula. Macam mana? Menambah rukun juga. Menambah rukun. Hari ni saya tak ada kelas hari ni sebab hari raya lagi. Biasa kalut nak balik. Kali ni tak ada kelas. Raya lagi, cuti. Boleh lah kot. Lebih sikit. Lagipun bab fiqah ni semua orang suka. Bab fiqah ni seronok lah. Bab tauhid yang malas ngaji. Gitulah semua. Padahal tauhid yang penting. Okey. Dia tak dapat langsung rakaat. Maknanya iman atayat akhir. Allahu Akbar, makmum tadi terus duduk. Dia duduk aja. Baru nak at-tahiyyah. Imam assalamualaikum warahmatullahi. Elok-elok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Imam assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Dia nak buat apa? Dia bawa at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau dia baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina, batas sembahyang ni. Menambah rukun juga. Habis tu, bila imam salam yang kedua, bangun, terus, segera. Dia tak boleh ada tamakninah dah dekat situ. Ada tamakninah batal. Masa lepas imam salam yang kedua tu tak boleh ada tamakninah. Dia duduk dah lama, duduk tahiyat tadi. Cuma, imam salam yang kedua je, bunyi assalamualaikum warahmatullahi, bangun segera. Tak bangun lagi? Batal. Berapa banyak? 2 saat tu, batal. Bangun segera. Kecuali sakit lutut, sakit itu, nak ambil lajak, tu cerita lain. Cuma dia kena gerak segera. Bila imam salam yang kedua, kena gerak segera. Sebab apa? Sama macam tadi. Adakah orang sembahyang daripada takbir terus duduk tahiyat?
Tak ada orang sembahyang macam tu. Kenapa kau buat? Dah tak baca Fatihah, tak rukuk, tak i'tidal, tak sujud, terus duduk tahiyat akhir. Ikut imam. Betul. Lepas tu sekarang ni kenapa tak bangun lepas imam salam yang kedua? Nak kena baca tahiyat lah. Assalamualaikum belum lagi. Tapi kenapa duduk? Mana ada orang sembahyang terus duduk? Mana ada orang sembahyang terus duduk? Kena ikut imam. Mana imam? Tu imam dah Astaghfirullahalazim dah. Mana ada imam? Sebab tu dia kena bangun dengan segera. Sama macam tadi. Macam tu juga berlaku pada rakaat yang dia dapat satu rakaat nak tambah 3, ataupun dapat 3 rakaat nak tambah 1. Boleh tak? Laju-laju gitu. Sama juga kena bangun segera. Dia dapat satu rakaat nak tambah 3. Dapat satu rakaat je. Nak tambah 3 lepas imam salam, tambah 3. Maka dia kena bangun segera juga. Sebab apa? Sama. Kenapa dia kena bangun segera? Sebab kalau dia dapat satu rakaat, ada tak satu rakaat tahiyat? Mana ada? Kenapa dia tahiyat? Sama soalan tadi. Kerana ikut imam tahiyat. Mana boleh lawan tu, okey. Sekarang ni imam dah bagi salam. Mana imam? Tak ada dah. Kenapa tak bangun? Kenapa duduk lagi ni? Nak habiskan tahiyat ke apa kenapa ni? Sebab tu kena bangun segera. Macam tu juga dapat 3 rakaat nak tambah 1. Ada ke 3 rakaat tahiyat? Dah lah rakaat 2 tahiyat, rakaat 3 tahiyat lagi ada ke? Tak ada. Tak ada rakaat ketiga sebab nak tambah 1 lagi. Ni bukan sembahyang maghrib. Nak tambah 1 lagi. Jadi rakaat ketiga tahiyat tak ada. Okey, bila imam buat juga tahiyat, makmum kena buat sebab dia masbuk, kenalah ikut imam. Bila imam salam, buat apa duduk lagi kat sini? Bangun segera. Habiskan tahiyat dulu. Habis tahiyat apalah tak boleh duduk rakaat yang ketiga. Duduk ikut imam. Mana imam? Imam dah bagi salam lah. Tu maksud dia. Tapi kalau dapat 2 rakaat nak tambah 2 lagi, tak ada masalah. Dia solat isyak dapat 2 rakaat. Okey, kemudian lepas dapat 2 rakaat, imam tahiyat, dia pun tahiyat. Lepas imam salam, dia tak bangun lagi. Boleh tak? Boleh. Sebab aku tahiyat awal. Sebab rakaat kedua kebetulan tahiyat awal. Maka tak ada masalah. Kalau dia tunggu juga nama menambah rukun. Kita nak cerita menambah rukun. Habis. Dan demikian lagi, sikit je ni. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali. Memukul 3 kali pukul, atau melangkah 3 langkah yang berturut-turut, atau lain daripadanya. Atau satu langkah yang keji, seperti melompat. Panjang jugalah. Kita bahas satu je lah. Panjang. Ingatkan sempat habis tak sempat yang ke-8 ni. Demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali. Gerakan yang sedang kita sembahyang, dia ada 3 gerakan. Gerakan yang pertama dia panggil gerakan sembahyang. Gerakan sembahyang ni banyak mana pun tak kisah. Gerakan sembahyang tu dia berdiri, i'tidal nak sujud, kan bergerak macam-macam. Itu tak kira. Daripada sujud nak naik ke rakaat seterusnya, kan gerak macam-macam. Tambah-tambah orang sakit lutut, sakit apa, lagi gerak banyak. Tak ada kira, tak kira. Sebab itu dia tak panggil gerakan yang dikira batal. Gerakan yang dikira batal bukan gerakan itu. Jadi yang pertama dia panggil gerakan sembahyang. Dalam nak kita sujud, kita rukuk, kita gerak tu tak kira. Okey, satu. Yang kedua, gerakan sengaja, dia panggil gerakan besar. Anggota besar. Ni. Tapak tangan ni besar ni. Ni besar. Ni besar ni. Khilaf ulama, ni besar ke tak ni? Khilaf. Asyik baik ada khilaf. Ni maksudnya jangan suka-suka. Jangan. Tapi khilaf. Tak saya sebut awal lah. Okey, ni. Besar, ni besar. Mana lagi? Besar. Ni pinggang besar. Yang ada sendi tu lah. Saya cari sendi ni. Lutut besar dua-dua. Kaki yang buku lali tu besar. Tapak kaki tu besar juga. Tapak kaki tu punya ni, macam ni. Tapak kaki tu. Tapi tak boleh gerak sangat tapak kaki tu. Okey. Itu besar. Yang kecil, kecil lah. Ni mata, hidung, telinga kalau boleh buat gerak. Kecil tu, gerakan kecil. Mulut, khilaf tadi. Ni. Ni. Yang kecil ni. Ni gerakan kecil ni. Yang ni, sendi ni. Pelih. Jari kaki. Apa lagi? Gerakan kecil. Habis tak? Bila kita ada tambah lagi. Sensitif lah sikit. Jenis tak pakai underwear tu. Gerakan kecil ke besar? Angry bird. Memang angry sungguh. Kecil besar? Kecil.
Kening. Kecil, itulah kira awal-awal dah kecil. Apa lagi satu? Orang perempuan pun sama juga. Yang tak pakai dalam-dalam tu semua, kalau bergayut-gayut semua kecil. Dia kira kecil juga. Mana tahu katanya. Sebab terlupa nak pakai ke apa masa duduk gerak-gerak tu, duduk bergayut-gayut ke. Semua kecil. Nak bagi tahu kecil. Ni pekah kena ngaji sungguh. Kalau tidak duk main cakap tak faham pula. Kecil. Jadi 3 ni gerakan. Pertama gerakan besar. Pertama gerakan sembahyang tak dikira apa-apa 1 2 3 tak kira. Tak kira, maknanya geraklah macam mana pun. Geraklah macam mana pun untuk melakukan gerakan rukun tadi tu. Geraklah banyak mana pun. Malah kalau terpaksa pakai tali, pakailah tali pun. Tali. Sebab apa? Sakit lutut, dia kena pakai tali untuk. Gerakan tu semua tak kira. Sebab dia nak berdiri. Kenapa pakai tali? Sebab kalau pakai ni dia sakit ni. Kalau pakai tali, buat bulat-bulat tali tu, buat bulat-bulat. Orang tua tu selalu buat. Bulat tali lembu tu, dia buat bulat. Masih nak bangun dekat kedua. Gerak tu semua tak ada sebab gerakan sembahyang dia panggil. Masa nak sujud, pegang meja, pegang kursi, pegang habis, kekeng kat tu, kekeng kat ni. Sebab biasanya tak boleh sembahyang jemaah, ganggu orang. Dia masuk besi ke apa kan. Ada. Nak sujud tu bukan nak daripada berdiri nak turun tu. Kita tengok Allah letih. Bila nak sampai, dia gini dulu, ambil side ni, ambil sini, baru lagi. Tak kira tu maksud sah sembahyang. Bukan gerakan yang kita nak bincang. Yang kita nak bincang 2. Iaitu pertama, gerakan besar yang kata semenit sini dan gerakan kecil. Tapi bukan malam ni, akan datang. Tu iklan. 8.50 dah, tambah sikit lah. Kita berhenti dah demikian lagi. Wajib meninggal. Pukul 3 kali. Melangkah. Ada orang buat gini. Kan? Tak perlu gitu. Macam ni. Kalau macam ni, berapa kali? Kalau macam ni berapa? Jawapannya akan datang. Saya bagi soalan aja. Bukan. Kalau macam ni? Kita 1 2 macam mana nak kira? Nak kira tu kena. Boleh masih lagi tak boleh kata batal. Tak boleh nak kata tak boleh tu batal, tak boleh kata gitu. Tengoklah macam mana. Jenis gerak jenis gang skru loose. Allahul mahmidah. Ni. Ni kira macam mana? Semua ada kiraan, semua ada kira. Melangkah, gerakan tangan ni kira apa? Janganlah kata dia buat tu kenapa, nak bagi tahu gerakan tu apa. Apa hal dia buat tiba-tiba gitu? Bukanlah tengah sembahyang. Berapa? Gerakan tu kita nak 1.5 berapa? Akan datang. Wallahu alam. Kita tangguh tu. Pukul apa dah? Kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.